Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya mendoakan semua yang ada pada petang ini sihat-sihat. Terima kasih kepada semua penonton. Terima kasih kepada follower majalah Pa and Ma yang ada pada petang ini. Dan juga terima kasih yang tak terhingga kepada majalah Pa and Ma yang menjemput saya untuk berkongsi pada hari ini. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya, dengan nafas yang diberikan oleh Allah, kita masih berada di dalam bulan Ramadan pada tahun ini, pada hari ini, iaitu bulan yang penuh dengan kerahmatan, bulan yang penuh dengan keampunan, bulan yang penuh dengan fadilat yang kita nantikan. Jadi insya-Allah pada petang ini kita akan berbual sembang-sembang santai je dengan tajuk pada petang ni iaitu berkatnya air tangan isteri ataupun air tangan ibu sebagai pengikat kasih sayang dalam keluarga. Jadi sebelum kita kupaskan tajuk ni pada petang ni, apa kata kalau kita sama-sama merujuk firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ar-Rum ayat ke-21. Jadi kita tengok apa yang Allah sebut dalam firman-Nya yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenismu sendiri. Supaya apa? Allah kata supaya kamu cenderung kepadanya, merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan di antaranya, cenderung tu dijadikan juga kasih sayang, rasa kasih sayang. Sebab apa? Sesungguhnya Allah tu, apa yang Allah buat tu adalah untuk kita berfikir, untuk mereka yang berfikir. Jadi kalau kita tengok apa yang Allah sebut tu, maksudnya kita lah ni isteri-isteri yang ditakdirkan untuk suami kita. Jadi agak-agaknya suami kita tu tenang tak tengok kita, tenteram tak tengok kita. Jadi tentulah tenteram kan, sebab kita ditakdirkan untuk mereka. Dan kita tengok bukan saja untuk suami kita tapi untuk anak-anak kita. Okay? Jadi kalau kita tengok kat situ macam mana kita nak jadikan air tangan isteri, air tangan ibu ni sebagai pengikat kasih sayang. Maksudnya kita kenalah masak tu dengan ikhlas, masak dengan penuh cinta, masak dengan penuh kasih sayang. Tak bolehlah masa masak tu kita rasa sakit hati, penat, balik kerja lah. Kalau tak pergi kerja pun kat rumah kan banyak kerja. Tak bolehlah nak dendam sakit hati dalam diam ke, nak ngomel-ngomel ke, benci kan. Kadang-kadang orang perempuan ni dia cakap aja, tak nak benci. Jadi kalau orang lelaki dengar, suami dengar, dia jadi serabut. Okey, jadi kita tak payah buat benda-benda serabut macam tu. Okey. So, macam mana kita tak nak buat serabut-serabut? Sebab apa? Sebab kita tengok apa yang Allah sebut tadi, kita adalah antara isteri yang ditakdirkan supaya suami rasa kasih sayang, supaya suami rasa tenteram untuk kita. Okey, jom kalau kita tengok untuk hari ini apa yang akan kita bincangkan, dan kalau ada sebarang pertanyaan, jadi papa-papa, mama-mama dekat luar, adik-adik, kakak-kakak yang sedang mendengar ni, boleh je tulis dekat ruangan komen kalau ada apa-apa persoalan ya. Para penonton, followers Bapa and Ma yang ada pada petang ni, kita tahu bahawa air tangan isteri ataupun air tangan ibu ni adalah antara usaha yang kita lakukan untuk menyuburkan lagi kasih sayang dalam keluarga kita. Sekali fikir masak ni memang penat. Kita tak nafikan memang penat. Tapi bila kita memasak tu, kita sertai dengan kasih sayang, dengan keikhlasan, dengan penuh cinta. Jadi secara automatik penat tu akan rasa hilang. Kemudian kita tengok, tapi
Tetapi lah kalau kita tengah masak macam kita sebutkan tadi kan, kalau kita tengah masak, kita rasa geram, kasih sayang tu tak ada, keikhlasan tu tak ada, cinta tu macam kejap ada kejap tak ada. Kita rasa sedih, kadang-kadang sambil masak tu kita duk fikir, kita ni rasa macam tak dihargai je kadang-kadang. Biasa orang perempuan kadang fikir macam tu kan. So bila ada fikiran-fikiran yang macam tu, perasaan-perasaan macam tu, memang dia akan jadi kita penat dan kita tak ikhlas. Padahal kita kena masak juga kan. Jadi pada hari ni kita nak pendengar yang ada, penonton-penonton yang ada, follower-follower Pa and Ma yang ada, jom kita sebagai isteri, kita sebagai ibu, dan kita juga sebagai ahli dalam keluarga kita, papa-papa, mama-mama yang ada, jom kita jadi pengurus rumah tangga yang bijaksana. Jadi pengurus rumah tangga yang bijaksana ni macam mana? Kalau perempuan, katakan isteri dengan ibu, kita tahu isteri dengan ibu ni dia banyak emosi dia banyak perasaan dia. Jadi jom kita jadi pengurus yang bijaksana untuk mengurus emosi kita, untuk mengurus perasaan kita, supaya kita dapat jadikan emosi dan perasaan kita sebagai untuk membahagiakan mereka yang ada sekeliling kita yang kita sayang. Okay? Jangan kita jadikan emosi dan perasaan ni sebagai nak bagi serabut orang yang kita sayang. No. Tak nak macam tu. Jadi memang kita tak nak menafikan kalau nak wujudkan kasih sayang, nak jadikan baiti jannati, rumahku syurgaku, nak jadi mawaddah warahmah, memang dia memerlukan peranan semua ahli keluarga. Memerlukan peranan isteri, memerlukan peranan suami, ibu bapa dan juga anak-anak. Okay? Sebab itu kita kata dalam keluarga, bila kita dah ada keluarga, bila kita dah berumah tangga, kita kena selalu saling melengkapi. Sebab kita tahu kadang kita terima pasangan kita terima anak-anak kita adalah dengan kelebihan mereka dan juga kekurangan mereka. Jadi sebab tu penting antara intipati kebahagiaan rumah tangga, selain daripada cinta, selain daripada percaya, selain daripada tanggungjawab bersama, kita kena ada satu perasaan yang saling lengkap melengkapi. Okay? Kita terima kelemahan dia dan kita terima kelebihan dia, dengan harapan kelemahan dia kita boleh top up dengan kelebihan kita. So kelemahan kita, pasangan kita boleh top up dengan kelebihan dia. Jadi itu yang akan jadi saling lengkap melengkapi. Dia tak akan jadi saling sama menyamai. Kita tak akan sama. Sebab apa tak sama? Sebab fitrah kita berbeza. Jadi sebab itu dalam mewujudkan rumah tangga memang memerlukan kerjasama daripada semua. Tetapi sebagai ibu, sebagai isteri, kita adalah merupakan pengurus dalam rumah tangga. Jadi jom kita urus dengan bijaksana, jom kita urus dengan cinta dan kasih sayang yang luar biasa, untuk kita bina keluarga kita supaya kita bahagia di dunia dan kita bahagia juga di syurga. Jadi kita tengok, jom, apakah amalan-amalan yang boleh kita lakukan masa kita memasak, masa air tangan isteri tu, air tangan ibu tu. Jadi apa yang kita boleh lakukan? Jadi pertama kita tengok, masa kita masak, kita sertakan dengan zikir dan doa. Okay, zikir dan doa ni termasuk dengan selawat-selawat. Okay. Alright, kalau kita tengok kat sini, masa kita masak, bolehlah juga kadang-kadang nak dengar lagu ke apa kan. Tapi lebih elok kalau kita sambil masak tu, kita berdoa dan berzikir. Satu lagi, kalau masa PKP ni, boleh je sambil-sambil masak tu nak dengar berita-berita perkembangan terkini pasal COVID-19 kan. Tapi jangan lupa, niat masak tu, kita niat mula-mula sekali untuk beribadah kepada Allah. Kita masak tu, usaha kita tu ibadah kita. Okay? Untuk selain daripada kasih sayang kita kepada keluarga, dia juga adalah ibadah kita. Jadi niat masak tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tahu tambahlah bulan puasa ni, antara usaha memberi makan kepada orang yang berpuasa tu banyak ganjaran dia. Okay? Jadi jom kita tengok antara zikir, berdoa dan selawat. Okay? So kalau kita tengok dalam surah Al-Ahzab ayat ke-35, okay, surah Al-Ahzab ayat ke-35, kita tengok bagaimana dalam situ Allah telah bawa berita gembira. Okay, apa yang Allah bawa berita gembira? Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat ke-35 tadi, bahawasanya sesungguhnya kalau kita lelaki ataupun perempuan yang banyak berzikir,
Yang banyak mengingati Allah, apa yang Allah janji? Allah janjikan keampunan dan pahala yang besar daripada Allah. Jadi kita tengok janji Allah dalam Quran, okey? Jadi kita tengok berzikir. Mula-mula kita tengok zikir. Zikir, apa yang kita nak zikir? Okey, zikir yang paling afdal yang kita boleh mulakan dalam masa-masa nak masak tu adalah kita istighfar. Okey, jadi macam mana nak istighfar? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey, sebab kalau kita tengok dalam riwayat Al-Bukhari, okey, bagaimana Rasulullah SAW turut bersabda, turut menceritakan kepada kita bahawa sesungguhnya baginda sendiri turut beristighfar dan minta ampun kepada Allah lebih daripada 70 kali satu hari. Tu kita tengok Rasulullah. Rasulullah tu adalah kekasih Allah. Jadi kita macam mana? Kita bolehlah yang mana yang kita boleh ikut, kita cubalah ikut, sebab tu kan Rasulullah kita, junjungan kita. Okay? Istighfar banyak-banyak. Okay? Istighfar ni maksudnya astaghfirullahalazim. Okay? Kita niat kita ikhlas astaghfirullahalazim. Okay? Nak sebut astaghfirullahalazim pun tak apa. Ataupun kalau kita rajin sebut macam saya katakan tadi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey, zikir seterusnya apa? Zikir seterusnya kita boleh cakap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. So kita boleh sebut zikir tadi ataupun nak sebut satu-satu pun boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah sambil-sambil masak tu, sambil-sambil dengar berita PKP tu. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mana-mana pun boleh. Salah satu pun sebut tak apa, nak sebut semua sekali pun tak apa. Kemudian zikir yang lain juga kita boleh juga sebutkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Boleh je zikir-zikir sambil-sambil kita masak kan. Jadi boleh hilangkan penat sambil-sambil dapat pahala. Ataupun paling mudah kita boleh sebut ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Razak, ya Razak. Dan jangan lupa kita juga perbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tengok dalam sekali lagi dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Surah Al-Ahzab ayat 56, apa yang Allah sebut, firman Allah yang bermaksud, Allah menceritakan dalam surah tu bahawa sesungguhnya Allah dan malaikat turut berselawat. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa Allah kata? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi perbanyakkan zikir, perbanyakkan selawat. Bila kita banyak zikir, banyak ingat Allah, banyak sebut nama Allah, dia akan menenangkan hati kita. Sebab Allah dah sebut dah dalam Al-Quran. Apa yang Allah sebut? Allah kata, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, dia akan menenangkan hati kita. Jadi bukan saja masa tengah masak, masa-masa biasa pun baca Quran banyak-banyak, zikir banyak-banyak. Okay, kalau tak boleh solat, kita zikir banyak-banyak. Sebab Allah dah kata dah, bila kita zikir, kita ingat Allah, kita baca ayat-ayat Allah, dia akan memberi satu ketenangan kepada kita. Okay, jadi kita tengok, tadi kita dah sebut pasal zikir, pasal solat, pasal selawat. Sekarang kita nak tengok pula apakah doa yang terbaik. Kita doa yang bermudah je. Apa doa yang kita nak baca masa kita masak? Okay, antara doa-doa yang nak saya berikan adalah doa yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi antaranya kita tengok yang terdapat dalam surah Ibrahim ayat ke-40. Okay, apa Allah kata dalam doa dalam ayat Quran tu? Rabbij'alni muqimas solati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Jadi apa maksud dia? Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat, begitu juga dengan zuriat keturunanku. Okey, kemudian kita kata wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa. Okey, itu dalam doa tu dalam surah Ibrahim ayat ke-40. Kemudian kita tengok pula doa yang kedua, iaitu surah Al-Hajj ayat ke-10. Okey, apa bunyi doa tu?
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Jadi apa maksud dia? Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan iman. Dan janganlah kamu jadikan dalam hati kami ni hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Jadi kita doa macam tu. Jadi sambungan maksud dia, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau penuh dengan kasihan belas dan Engkau penuh dengan sifat rahmat yang mengasihani. Jadi itu penting doa. Kita baca doa supaya Allah jadikan Allah ampunkan dosa kita dengan saudara-saudara kita yang terdahulu, dan kita minta supaya jangan Allah jadikan dalam hati kita ni perasaan hasad dengki, perasaan dendam kepada mereka yang beriman. Jadi masa masak tu kita baca. Okay. Kemudian doa yang ketiga yang saya boleh bagi contoh lagi. Contohnya kita tengok doa Nabi Zakaria. Doa Nabi Zakaria ni ada dalam surah Ali Imran. Ali Imran ayat ke-38. Okay. Macam mana bunyi doa tu? Doa ni popular kan? Dalam surah Ali Imran ayat ke-38, doa Nabi Zakaria ni, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Okay, jadi kita tengok doa Nabi Zakaria, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa-doa. Okay? Jadi tu kalau kita tengok ringkasan contoh doa-doa, kita boleh je baca. Ibu-ibu boleh je baca apa-apa doa yang nak baca. Baca simple-simple pun tak apa. Nak baca doa dalam bahasa Melayu pun tak apa. Jadi kalau kita ambil doa-doa yang baik dalam Quran ni, kita bolehlah tulis, kita tampal. Supaya masa-masa masak tu kita boleh tengok. Sambil-sambil baca boleh tengok. Tak hafal pun tak apa. Kan? Kemudian sambil-sambil masak tu adalah juga bila mama-mama ni, ibu-ibu, isteri-isteri memasak, papa-papa pun adalah juga peranan dia. Kenalah meraihkan pasangan kita kan. Sambil-sambil mama-mama masak tu, si papa ni pergilah sekali-sekali jenguk kat dapur. Mama buat apa tu? Masak ke? Walaupun dia dah tahu memang kita masak kan. Masak apa? So bila dia, walaupun dia rasa macam soalan tu macam tak berapa cerdik je, tapi kita rasa macam happy je, rasa macam orang ambil berat kan. Janganlah sampai tak ambil hal langsung dekat dapur tu. Lepas tu janganlah jadi macam bos dia datang nak makan, nak buka puasa. Janganlah sampai macam tu. Lepas tu makan tak tolong basuh pinggan ke, basuh tangan je, pinggan tinggal contohnya. Okay. Kemudian kita tengok dah lah datang, lepas tu sambil makan main handphone ke. Jadi macam mana isteri tak terasa, macam mana anak-anak tak terasa. Okay. Tapi andainya berlaku keadaan macam ni, macam yang saya sebutkan tadi, sebagai isteri, sebagai ibu, kita kena jadi pengurus yang bijaksana. Okay. Kena pandai nak urus. Kalau dah jadi masalah macam tu, kena cari solusi penyelesaian yang baik. Okay. Kalau kita sedih, jangan lama sangat sedih. So kita cari penyelesaian dia. Okay. Kemudian kita tengok antara apa yang boleh kita lakukan sambil-sambil masak, selain baca doa, zikir, selawat tadi, kita jadikan aktiviti memasak ni adalah aktiviti untuk bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga. Okay? Apatah lagi kalau anak kita dah besar kan. Jadi kita tengok bila anak dah besar ni, bila anak dekat rumah PKP kan, lepas tu ibu-ibu pada apa kata, masa masak tu kita latih anak-anak kita masak sama. Okay? Tak kisahlah kita nak minta dia tolong ke, ataupun kalau dia dah besar, dah remaja, kita nak suruh, kita nak buat jadual ke, nak suruh dia rasa macam mana tanggungjawab masak, nak fikir menu ke. Tapi sambil-sambil dia orang masak tu, ibu kenalah ada sama, kena tolong sama. Okay. Sebab kita tengok sambil-sambil masak ni kadang-kadang boleh mengeratkan hubungan kita dengan keluarga, dengan anak-anak kita. Sebab masa tu kita ada masa untuk bercakap, bersembang-sembang dengan diorang ni. Okay? Sebab kalau kita tengok, bila kita bersembang ni, banyak benda yang diorang boleh cerita. So masa ni lah kita nak dengar cerita-cerita daripada anak-anak kita sambil-sambil masak. Sebab kita kena tahu, kadang-kadang fitrah anak kita berbeza.
Okay, contohnya kalau kita kata perempuan, orang perempuan ni dia memang sangat sensitif. Orang perempuan ni dia memang pantang tok nenek dia dibandingkan. Orang perempuan ni juga dia nak perhatian, dia nak rasa dihargai. So, bila orang perempuan, fitrah dia yang tadi, sifat dia, perangai dia yang tadi sama je dengan perempuan-perempuan yang lain. Sama ada dia jadi isteri ke, dia jadi ibu ke, dia jadi ibu mertua ke, dia jadi bos-bos kat tempat kerja ke, kawan-kawan kat tempat kerja ke, ataupun ipaduai ke. So selagi mana bergelar perempuan, fitrah kita sama. Jadi macam tu juga dengan orang lelaki, suami kita lelaki, okay? Pasangan kita lelaki, dia nak fitrah dia dihormati. Orang lelaki ni nak dihormati. Dia nak rasa macam dia diperlukan. Sebab kadang-kadang orang lelaki ni tak suka kalau isteri ni semua benda boleh buat sendiri. Okay, kalau kau boleh buat sendiri, tak apalah. Contohnya macam tu. So kadang-kadang dia nak rasa dia diperlukan. Dan orang lelaki ni jangan jatuhkan maruah mereka depan orang. Jadi macam saya sebutkan tadi, selagi mana bergelar lelaki, fitrah mereka sama. Suami kita ke, ayah ke, anak ke, ayah mertua ke, sama. Jadi kalau suami nak dihormati, anak lelaki kita pun nak dihormati. Kalau tadi kita kata kita sebagai perempuan yang sensitif, suka merajuk, nak perhatian, anak perempuan kita pun sama. Dia pun nak perhatian. Kadang-kadang bila kita marah, dia sensitif, dia merajuk. Jadi itu kita kena pandai memahami fitrah. Kemudian kita tengok satu lagi dalam PKP ni, kita cubalah elakkan. Janganlah cakap, Allah boringnya kat rumah, tak tahu nak buat apa. Jangan cakap macam tu, nanti sensitif keluarga bila kita dengar. Okay? Jadi cuba jangan cakap benda yang boleh menyentuh hati keluarga. Kalau anak dengar nak kecil hati, kalau isteri dengar lagilah. Suami cakap boring duduk kat rumah, dan kalau isteri merajuk tu jenuh nak pujuk. Okay? Kemudian kita tengok ada juga istilah yang berlaku, me time. Kadang-kadang ada isteri-isteri, ibu-ibu ni dia nak me time, nak rehat. Jadi kita tengok perlu tak me time tu, sesuai ke tak. Okay? Kadang-kadang kita nak rehat, kita nak hari kita sendiri. Ataupun kita nak pergi honeymoon dengan suami kita, kita hantar anak-anak balik kampung. Kan? Why not kalau me time tu kita tukar kepada we time? Sama-sama. Sama-sama senang, sama-sama susah. Sama-sama nak rehat, sama-sama nak pergi jalan. Jadi kita pergi jalan sama-sama. Jadi kita cuba wujudkan budaya yang saling lengkap melengkapi, saling faham memahami, dan saling menghargai ahli keluarga yang kita ada. Sebab keluarga kita kan, kita sayang keluarga kita. Okay, dah pukul berapa dah ni? Kita nak masak pula ni. Nak praktiskan apa yang kita belajar, nak baca doa, nak zikir, nak selawat. Okay, jadi sebelum kita tamat siaran, jom kita pasakkan dalam hati kita betulkan niat kita, semua benda yang kita buat ni niat sebagai ibadah, dan jom kita utamakan keluarga kita. Sebab kita tahu bila keluarga bahagia, fikiran kita akan tenang, semua kerja dapat kita laksanakan dengan mudah, dengan hati yang terbuka, dengan tenang je. Sebab kalau keluarga kita bergelora, kita ada masalah dalam keluarga, jadi semua kerja yang kita buat ni akan jadi huru-hara. Hati pun kita rasa macam sentiasa kosong, sentiasa rasa macam gundah gulana ni, macam tu kan. And then kalau kita nak sembunyikan pun masalah tu, kalau keluarga kita tengah bergelora, berantakan ni, kalau kita cuba nak sembunyikan, kita cuba nak tunjuk kata tak ada apa-apa, kadang-kadang kita cuba nak berjenaka ke, tapi akan nampak bahawa kita pura-pura, akan nampak bahawa semua tu adalah lakonan je semata-mata. Jadi jom kita betulkan, kita wujudkan suasana cinta, suasana kasih sayang dalam rumah tangga kita. Kita kena tengok macam mana sekalipun kita hebat dekat luar, okay, kita kena hebat dalam keluarga kita. Okay? Contohnya kita janganlah sampai orang tengok dekat luar macam hebat, tengok pasangan kita macam sweet-sweet, tapi dekat dalam rumah, kat dalam keluarga, kadang-kadang keluarga pun confused. Kenapa dekat luar macam lain, kat dalam macam lain. Kat luar macam cia-cia-cia, macam sweet-sweet, tapi kat rumah ni kadang-kadang macam harimau lah apa. So tak nak macam tu. So biar apa-apa yang kita buat yang terbaik untuk keluarga kita. Okay? Jadi apa pun terjadi, pastikan
pastikan bahawa kita akan lebih hebat dalam rumah tangga kita. Kita berjaya dekat mana pun, kat tempat kerja, dapat anugerah macam mana sekalipun, kat sana kat sini semua orang puji kita, kat luar kat tempat kerja, pastikan dalam keluarga kita lebih hebat membahagiakan keluarga kita. Okay. Jadi akhir kata, terima kasih sekali lagi kepada penonton, kepada follower Pa and Ma. Jadi semoga apa yang kita kongsikan pada hari ini mendapat manfaat dan boleh kita gunakan. Okey, dah pukul berapa? Jom kita pergi masuk dapur. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.